من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita usia dan juga kesihatan untuk sekali lagi kita bertemu pada malam ini. Walaupun pada hari Selasa yang lepas saya telah hadir ke masjid ini, tetapi di atas beberapa sebab penceramah yang sepatutnya hadir ada urusan, jadi saya diminta hadir. Dan seterusnya saya menyambung kuliah saya pada hari Selasa yang lepas, yang ini berkaitan dengan faridatus siyam alal muslimin, yang ini kewajipan berpuasa ke atas umat Islam memandangkan kita sedang berada di ambang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa fi Sya'banin wa ballighna ila Ramadan insyaallah taala. Adapun firman Allah yang baru bersama-sama perdengarkan sebentar tadi berkaitan dengan ayat puasa, yang ini mafhumnya dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa bercampur dengan isteri-isterimu, yang ini melakukan hubungan suami isteri. Mereka itu adalah, kata Allah, ibarat pakaian bagi golongan lelaki. Hunna libasul lakum. Hunna di sini bermaksud orang perempuan. Dia menjadi pakaian bagi golongan lelaki. Wa antum, dan kamu golongan lelaki pula menjadi pakaian kepada mereka, iaitu kepada golongan wanita. Maka Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsu, walaupun kita telah menahannya pada siang Ramadan. Akan tetapi dihalalkan hubungan suami isteri ini pada malam hari. Nanti kita akan masuk dalam bab hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat ini. Dan juga kata Allah, Allah mengampuni kamu dan juga memberi maaf kepadamu, iaitu perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal'an, kata Allah, maka sekarang, iaitu pada malam Ramadan itu, campurilah kamu dengan mereka dan ikutlah apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Inilah penjelasan bagi hukum melakukan hubungan suami isteri pada malam hari. Apabila turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempunyai sebab-sebab penurunan ayat ini. Mengikut hadis An-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dalam menjelaskan asbabun nuzul, iaitu sebab kenapa ayat ini diturunkan, katanya kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yaftira. Yang ini maksudnya hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari daripada seorang sahabat bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada di antara para sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan berpuasa, kemudian apabila tiba waktu berbuka puasa, lalu dia tertidur. Dia berpuasa, kemudian datang waktu berbuka puasa, dia tertidur sebelum dia sempat berbuka, dan juga dia tidur sehingga keesokan harinya. Kerana ada sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka bekerja di ladang-ladang, terutama di ladang-ladang korma. Jadi disebabkan orang macam orang kerja ladang selalu letih, penatnya, maka kadang-kadang mereka ini tertidur sehingga mereka ini terlepas waktu berbuka di bulan Ramadan, walaupun mereka ini berpuasa. Lam ya'kulu laylatahu wala yawmihi hatta yamsiyah. Wa anna Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu an kana sha'iman. Maka ada dalam satu kisah, yakni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Qais bin Sirmah al-Ansari, seorang pemuda Ansar. Yakni Qais ini orang asal penduduk Madinah. Dia tidak termasuk golongan yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan dia ni asal ni memang orang Madinah. Maka si Qais As-Sarmah ini, dia berpuasa pada siang harinya, dan pada waktu siang pula dia bekerja di kebun-kebun korma untuk mengambil upah. Setelah tiba waktu berbuka, maka dia pun mencampuri isterinya. Lalu kemudian dia bertanya kepada isterinya, apakah soalannya? Dia tanya, tidak adakah di sisi kamu makanan? Dia tanya isteri dia, falamma hadara al-iftar ata imra'atahu faqala laha a'indaki ta'am. Iaitu apabila datang waktu berbuka, dia mendatangi isterinya, dia tanya, ada tak kita nak berbuka puasa hari ni? Maka isterinya menjawab, lah, tidak ada, wahai suami, tak ada makanan yang nak dibukakan. Setelah itu, dia pun menjawab, tidak mengapa, sekarang aku akan pergi mencari makanan untuk. Maksudnya dia ni baru balik kerja, keluar pula balik untuk mencari makanan untuk dibuat berbuka untuk dia dan juga isterinya. Kemudian ditakdirkan Allah Ta'ala, wa kana yawmahu ya'malun fa ghalabathu 'ainahu. Maka ketika dia sedang mencari-cari makanan itu, maka tiba-tiba dia rasa mengantuk, lalu dia tertidur. Dalam waktu dia tertidur itu, isterinya menunggu di rumah dan menunggu suaminya tidak juga kunjung tiba dalam hendak membawa makanan untuk dibuat berbuka, walaupun waktu berbuka itu telah melepasi daripada had. Maka kata isterinya apabila ternampak akan suaminya itu, iaitu yang sedang tertidur, khibatallah, maka celakalah kamu, kata si isteri. Hadis ini riwayat sahih Bukhari. Khibatallah falamma intasafan nahar khashiya alaihi. Tetapi isterinya itu tidak mengejutkan dia. Dia tak kejut, bang bangun, kata nak cari makanan, kenapa tidur sini? Sedangkan isterinya itu mengetahui bahawa si suaminya itu telah letih bekerja, wa huwa sa'ban, telah letih pada siang harinya. Maka dia berlalu begitu sahaja sehinggalah Qais As-Sarmah ini tersedar daripada tidurnya pada siang hari. Hingga ke siang hari ini, bermaksud umat Islam telah menyambung ibadat puasa pada hari yang berikutnya. Fadzukira dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia terjaga daripada tidur, dia terus balik ke rumah dia dan ajak isterinya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah apa yang telah terjadi pada hubungan suami isteri itu pada malam hari malam Ramadan itu. Maka dengan izin Allah turunlah ayat yang kita sedang pelajari ini, iaitu menghalalkan hubungan suami dan juga isteri pada malam hari ini.
Akan tetapi masyarakat kita pada hari ini, mereka tidak memahami konteks dan juga konsep yang sebenarnya melalui ayat ini. Sehingga ada sebahagian yang berpendapat bahawa sekiranya berlaku hubungan suami isteri pada malam hari ini, akan tetapi mereka tidak sempat untuk bermandi junub pada siang harinya, maka mereka itu merasakan mereka tidak dibolehkan berpuasa. Sedangkan ini satu amalan yang salah dan bukanlah melalui konteks penurunan ayat ini. Ini maksud dia. Dia suami isteri, dia buat hubungan suami isteri malam hari je, kemudian sudah habis subuh dah. Habis subuh dah, sedangkan mereka ini tidak bersahur dan juga tidak mengambil makanan. Tapi dia tahu sahur itu hukum sunat. Tapi dia kata masalah kita belum mandi hadas. Maka bertanya kepada ibu bapa. Ibu bapa berkata tidak boleh berpuasa pula. Nampak? Jadi dah sama-sama. Sedangkan hukumnya melalui ayat ini, hendaklah mereka itu meneruskan puasa sekalipun mereka tidak lagi bermandi hadas. Kerana yang diambil dalam hukum ini ialah bila perbuatan itu dilakukan. Tu pasal awal ayat ini Allah jelaskan, uhilla lakum lailatus siyam. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari untuk bergaul. Ar-rafati, bergaul. Maksudnya boleh mencampuri isteri dan suami. Begitu juga sebaliknya. Tidak menjadi kesalahan kerana suami itu adalah pakaian bagi isteri dan juga isterinya itu adalah pakaian. Bermaksud mereka ini saling memerlukan di antara satu sama lain. Dan Allah mengetahui, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah jelaskan, dia jadikan kita. Dia tahu ada sebahagian manusia yang tidak dapat menahan hawa nafsunya, maka dihalalkan hubungan ini. Bagi kes Aqais tadi, dia maksudnya berbuka dengan membuat hubungan suami isteri tanpa mengambil makanan. Dan si Qais ni pula tertidur sehingga pada keesokan harinya. Dan Nabi SAW tersenyum, sehingga ada ulama mufassirin mengatakan, nampak gigi taring Nabi SAW bila mendengar, menunjukkan perbuatan itu tidak menjadi kesalahan. Sehinggalah turun ayat ini untuk menjelaskan agar hubungan suami dan juga isteri ini. Lalu mereka ini terlalu gembira dengan pengkhabaran penurunan ayat ini, kerana mereka lah dengan izin Allah menjadi asbab, iaitu sebab penurunan bagi ayat ini. Dan seterusnya boleh kita umat Nabi SAW yang selepas baginda ini untuk mengamalkannya tanpa ada sebarang keraguan. Tetapi malangnya keraguan yang seperti mana yang saya beritahu awal tadi ialah berkaitan berkenaan mandi hadas. Sedangkan perbuatan itu dihalalkan pada malam harinya, iaitu sewaktu Allah Ta'ala membenarkan antara hubungan suami dan juga si isteri. Ini penjelasan bagi ayat, salah satu ayat daripada ayat Ramadan. Dan saya ingin sambung berkenaan dengan rukun puasa yang kita telah masuk pada hari Selasa yang lepas. Yang ini telah habis kita membentangkan rukun puasa ini. Saya ulang sedikit. Rukun puasa ini hanya ada dua sahaja, iaitu niat dan juga al-imsak, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan yang ini pula telah kita bincangkan panjang lebar. Kesimpulannya dia ada tiga perkara, iaitu waktu niat. Suka saya ulang kembali bagi mereka yang tidak sempat hadir pada hari Selasa yang lepas, yang ini waktu niat ini terbagi kepada dua. Satu, waktu niat fardu, iaitu puasa wajib termasuk puasa Ramadan. Juga waktu niat puasa sunat, di mana puasa fardu ini tidak ada jalan lain waktu niatnya ialah fi ayyi juz'in min ajza'il lail. Tidak ada kompromi, iaitu waktunya pada waktu malam dan juga juzuk malamnya sebelum sampai waktu fajar.
Kerana daripada hadis Hafsah radhiyallahu anha, Nabi ada mengatakan tidak ada puasa bagi sesiapa yang tidak berniat pada malam harinya. Dan juga puasa sunat telah kita bincangkan dalam masalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, di mana memang pada awalnya Imam Syafi'i tidak membenarkan untuk berniat puasa sunat selepas daripada gelincir matahari, iaitu selepas zuhur, walaupun kita tidak lagi mengambil sebarang makanan, fi ayyi ta'amin wala syarabin. Ini adalah fatwa Imam Syafi'i yang terawal. Tetapi Imam Syafi'i sempat berfatwa sebelum beliau wafat bahawa sebenarnya bagi hukum puasa sunat ini tidak ada tempoh. Bermakna selagi kita tidak makan dan minum, kita terus niat untuk berpuasa dan teruslah kita menyambung puasa kita itu tanpa ada sebarang masalah. Kerana didapati tidak ada dalil yang mengatakan ada pemisahan di antara sebelum gelincir matahari dan juga selepas gelincir matahari. Walaupun ada sebahagian masyarakat kita yang berpegang kepada fatwa yang pertama, tetapi dia bila ada fatwa yang baru, secara automatik termasuklah akan hukum yang pertama tadi. Juga masalah yang kedua, mestilah niat itu berlaku pada setiap hari. Tidak boleh diniatkan dengan satu malam untuk sebulan. Ini jaga-jaga baik-baik. Kerana masih ramai juga masyarakat Islam, terutama di negeri kita, mungkin juga di area Nusantara kita, yang mengamalkan berniat sekali dengan sebulan. Kerana ibadah puasa ini tidak dibenarkan oleh syarak untuk dilakukan sekaligus, kerana dia adalah ibadah mustaqillah. Itu jawapan dia. Kalau orang yang berhujah pun kata macam mana, kita bagi jawapan bahawa kerana puasa Ramadan ini adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang berterusan. Bermakna dia ada setiap hari, setiap hari-harinya itu ada, iaitu Allah sebut ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Dia bukan dalam kita boleh ambil satu puasa, puasa dah. Mesti kita layan puasa itu sehingga habis, sehingga terbitnya anak bulan Syawal. Nampak? Begitu keadaannya. Dan niatnya itu juga mestilah diperbaharui pada setiap malam. Kerana itulah ulama meletakkan waktu niat itu pada setiap malam. Nampak? Kalau tak ada, mestilah telah dibenarkan oleh syarak. Dan masalah yang ketiga, iaitu dengan mengurangkan niat. Mulutnya sebut nama itu saumah ghadin, tapi hatinya kata nak puasa esok setengah hari sahaja, ataupun pada sekian-sekian waktu sahaja. Yang diambil adalah yang di dalam hatinya itu, bukan melalui lafaz yang dia sebutkan itu. Tapi kalau dalam masalah cerai, sebab Islam menjaga yang dalam hati tak kira, dia ikut sebut yang lafaz. Lafaz sarih, aku ceraikan kau, jelas kataan tu, tak payah orang nak dakwa-dakwi. Tapi kalau dalam hati aku cerai, tak kira, tidak terjatuh hukum itu selagi dia boleh bersabar. Dan Allah Ta'ala menjaga akan dua keadaan yang berbeza dalam masalah niat. Kita yang membolehkan niat awal Ramadan bulan depan. Pendapat itu kita dah bincang, dia tidak kuat. Kerana mengikut 4 mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, wajib niat pada setiap hari. Kita nak buat ibadah, buatlah atas perkara yang yakin. Walaupun ada sebahagian pendapat yang mengatakan boleh. Tapi kalau yang katakan boleh, sebab ulama ni dia bermunakasyah dalam bab, maksudnya mereka saling berbincang. Kenapa dalam solat kali wayang tu niatkan sembahyang zuhur sekali untuk seminggu, untuk sebulan, senang. Nak sama dengan Ramadan, tak boleh. Maka berpuasa juga. Itu munakasyah dia, saya tak ada dalam tu. So munakasyah ulama-ulama silam. Ada pun yang rajih, yang paling tepat, wallahu a'lam bissawab. Wajib niat likulli yaum min ayyamis syam. Inilah yang menjadi fatwa dalam
muktamad Imam Syafi'i rahimahullah. Dalilnya begini, anna fasada ba'dal ayyam, kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yujibu fasadin baqiyatiha. Dia niat sebulan, siapa Imam kata niat sebulan, tetapi dia dapat melakukan hanya 2 hari. Itu banyak sangatlah dia dapat lakukan. Kita katakanlah dia niat sebulan, tetapi dalam sebulan itu 1 hari dia tak dapat nak melakukan ibadah yang dia niatkan sebulan tu, disebabkan dia datang sakit dengan izin Allah. Maksudnya dia tak dapat hari berpuasa, sedangkan dia telah berniat sebulan. Tapi ada 1 hari dia tak dapat buat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fi madhabi, dalam mazhab aku, tidak ada puasa baginya dan rosaklah keseluruhan puasanya itu, kerana dia tidak dapat menunaikan apa yang diniatkan dia. Kita dalam sebulan, benda kita balik nikah tak tahu apa jadi. Kita pasti ke kita hidup selepas kita tak payah keluarkan masjid sebelum kita isyak? Tidak ada orang yang dapat mengetahui. Itulah dalil Imam Syafi'i, kerana dia mengambil sesuatu hukum itu secara rigid dan untuk menjaga hukum hakam supaya tidak orang mengambil juga. Dan ada juga pelepasan-pelepasan yang akan saya terangkan sebelum ini. Kenapa beliau berpendapat sedemikian? Pertama, disyaratkan niat itu mestilah tetap, kerana tidak boleh ada keraguan. Besok nak puasa tak nak? Nak puasa tak nak? Dia tak confirmkan. Walaupun dia dah sebut lafaz niat, tetapi sebenarnya dalam hati ada orang itu, dia sebut nama itu, tapi dia tak tahu apa makna dia baca. Bolehkah kita kata dia berniat? Tidak. Tidak boleh sama sekali, kerana itu bukanlah maksud niat. Sesiapa yang taradud, yang ini berasa ragu-ragu, fala siyama alaihi, tidak ada puasa. Maksudnya tidak sah sekalipun dia berpuasa, seperti mana dia berpuasa ataupun tidak pada esok hari. Ini paling senang ulama menafsirkan ayat ini. Yang kedua, perhatian juga yang perlu diambil oleh umat Islam. Sah niat itu jika ragu-ragu dalam bila? Fi subuti syahri, dalam nak menetapkan bulan Ramadan. Contohnya dia berkata dalam hati dia, besok kalau puasa, jadi puasa aku puasa. Tapi kalau besok tak puasa, tak puasa. Ini tak ada masalah. Walaupun kita nampak ini puasa-puasa, tetapi sebenarnya maknanya jauh daripada yang pertama tadi. Pertama dah confirm masuk bulan, tapi nak puasa ataupun tidak, ni tak dibenarkan. Tetapi kalau penentuan besok ni kalau puasa, yang ni benda ni berlaku pada awal bulan ni, kalau orang dah tengah bulan jadi macam tu masalah. Ni besok ada puasa tak ada ni, ni masalah dia. Ataupun dia ni tidak mengetahui bahawa esoknya itu adalah awal Ramadan. Kita di Malaysia alhamdulillah, buka je TV, tak tengok secara langsung tu ada. Dan kawan-kawan akan hebahkan, dia masjid pula boleh buat announcement, tak ada masalah. Bukan kita duduk dalam hutan supaya orang tak tahu besok puasa atau tidak. Kita pula kadang senang tengok iklan tu dah boleh tahu dah. Macam nak gaya, dah puasa dah nak gaya, dah tengok berita dah keluar tu, orang nak gaya, nampak? Tak adalah kita ni jago sangat, kecuali bagi mereka ini yang berada di negara kufar, yang tak pasti sama ada dia puasa ataupun tidak. Yang ni dibenarkan jika dia ada keraguan. Bermaksudnya dia jauh daripada yang pertama tadi. Maksudnya itu. Kerana apa? Kecuali, ni kecuali, ada pengecualian yang ulama mengatakan bahawa aku akan berbuka sekiranya puasa tu ini adalah puasa nazar. Dia cakap untuk puasa nazar pula, ini tidak diterima. Maksudnya puasa nazar itu jika kebetulan berlaku dengan Ramadan, maka dia kena lebih mengutamakan puasa Ramadan itu, kerana telah masuk bulan Ramadan, maka nazar itu terbatal. Farrajih, yang inilah pendapat yang rajih, yang ini
sekiranya tidak ada keraguan dalam masalah niat seperti mana masalah yang pertama tadi, iaitu dalam nak menetapkan awal bulan Ramadan. Juga diharuskan bagi umat Islam, dalam ulama menafsirkan ayat ini, iaitu keadaan niatnya itu boleh pada waktu siang, walaupun kita belajar tadi pada waktu malam. Tapi ada special case yang dibenarkan pada waktu siang. Waktunya orang ini ialah begini keadaan dia. Orang yang dibenarkan berniat pada siang hari Ramadan, sekiranya ulama nak jaga, nampak? Dia terlupa untuk berniat pada malam hari. Dia terlupa. Maksudnya lepas berbuka tarawih apa lupa. Tapi susah kita nak sabitkan benda ni lupa. Tu pasal Allah Ta'ala kata hukum puasa ni diterima ataupun tidak, ni aku je punya kerja. Orang boleh nampak dia ada tarawih, dia ada waktu berbuka kat masjid, dia boleh confirm dia puasa ke? Kalau orang tu kawai syarak, kata Pak Imam lah, Pak Imam tak puasa, konon. Tapi orang kalau kata tu Pak Imam tak puasa, Imam tak puasa, susah orang. Tapi katakanlah memang betul sebenar dia tak puasa, tapi masyarakat tak akan dapat percaya sebab dia ada waktu sahur, ada waktu berbuka. Kerana itu bukan tugas manusia nak tentu orang tu puasa ke tidak. Itu adalah tugas Allah. Itu pasal Allah kata dengan Nabi SAW, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak-anak Adam ni untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang balas dia puasa tidak. Kau nampak dia muka je tu, ketat je. No nak makan mie goreng, makan mie mamak, dia kita tahu. Itu waktu berbuka nanti ada muka. Memang nampak dia puasa. Nampak orang pun dah 60, 70. Siapa nak pergi tanya dia lagi dia puasa tidak? Nampak? Dan dia dah ada datang masjid tu. Jaga logik akal, memang dia puasa lah. Apa nak pergi tanya banyak-banyak? Tapi Allah kata, anak ada sini, aku yang balas dia, bukan ikut pandangan manusia itu. Ni maksudnya. Ni orang lupa. Kemudian orang yang dibenarkan untuk berniat siang hari, datang berita kepada dia anak bulan Ramadan pada waktu siang, pukul 10 pun dia tahu pukul dia bulan puasa. Jadi dia dah makan dah, Maggi, makan mie goreng, semua rumah buat cekodok. Pukul 10 baru confirm dia kat tu, dah pukul dah masuk puasa gitu. Makan tadi. Janganlah dia pergi makan terus dia berniat dan menyambung muasilah siang. Mak tak ada menjadi kesalahan di sisi syarak. Dia orang cerdik. Kalau orang kata alah dah makan pedal saja, dia tak faham. Jadi dia memang kena qada puasa dia itu. Sedangkan syarak tidak bersifat zalim sedemikian disebabkan dia lupa. Aisyah ni kita masuk. Tu ada lagi. Dia kena susun elok kan, Pak Boy ikut senat, masuk terus lah. Terapur lah. Saya nak terang masalah. Kemudian juga manama fi lailatihi, sesiapa yang tidur pada malam harinya sebelum terbenam matahari. Dia tertidur sebelum berbuka tertidur, pernah tengok jam, tak sampai tahun lelah, habis. Bangun pula dah lepas subuh. Orang rumah tak kejut, rumah tu dah kejut, dah puas tak mau bangun, ingat tak ada ni. Keadaannya macam tu. Orang macam ni juga, maka dia ikutkan dia tak berniat lagi. Sebab dia dah tidur sebelum pada waktu dia. Kita waktu start, mula-mula detik kita nak start niat ni, buka dah. Dah dibenarkan untuk kita berniat. Kau kata terawih ke kamu niat? Terawih sebenarnya. Itu dah termasuk juzuk malam. Ni yang dimaksudkan. Dah boleh. Tapi kalau orang macam ni, dia dah tertidur sebelum berbuka, maka dia dah tak ada waktu nak niat. Bangun pula fajar besok, subuh esok bila nak niat? Cerita tadi lah. Cerita Qais tadi, Qais As-Sarmah. Maksudnya muasilatus siyam, maka dia meneruskan puasanya, tidak menjadi kesalahan di sisi
syarak. Benda ni nampak simple, orang tak tahu ni makan je. Aku tak nampak niat. Mak, aku puasa, kalau puasa tak sah, kena qada je lah. Tentang bukan sebegitu hukumnya. Begitu juga kanak-kanak yang bermimpi. Ni budak yang akhir balik. Akhir balik kan. Dia memang tak puasa, ataupun dia pun memang puasa. Kalau dia puasa, dia teruskan lah. Tapi kalau dia tak puasa pun, katalah budak ni, budak lelaki biasa akhir balik 15 tahun, umur dia 14 tahun, tak puasa, naik dia dan tiga, tak puasa juga. Tengah-tengah tidur dah makan mie goreng, mimpi keluar maninya. Apa dia buat? Teruslah puasa, niat tu puasa. Ni bagi mereka yang baru akil balik. Tapi kita nampak ulama ni buku kita belajar ni, buku ulama salah, buku dulu. Sekarang benda ni dah logik. Budak sekarang ramai tak puasa, tak peduli pun dia keluar mani ni dah, memang tak puasa pun. Dia dah keluar tak puasa. Dia ulama nak jaga sampai hukum ni masuk dalam kitab. Sebab tu kaedah sebenarnya. Maka dia terus berniat, kena niat. Kata puasa lah tu. Maksudnya dah niat kan. Dia ada niat dia nak puasa. Tapi kalau dia tak niat, maka tak jadi juga puasanya itu. Begitu juga sekiranya orang gila, apabila dia sedar ketika siang hari, daripada berbuka gila sampai pukul 12 baru hilang gila dia. Dia sedar, ni terus puasa lah. Dah, ni makan, terus niat puasa. Tak ada salah. Dan dia tidak perlu qada hari yang, waktu yang ditinggalkan. Itulah keluasan hukum Islam ini terlalu indah. Begitu juga orang kafir, bila dia masuk Islam, dia masuk Islam pukul 6.30. 6.30 dia masuk Islam. Sebab dia bukan boleh buat masuk Islam ni. Dia benda hidayah. Dia tak boleh bawa, nak tunggu 7 masuk Islam tak payah puasa tak? Tak boleh. Dia benda hidayah ni kerja Allah. Orang tak boleh paksa. Nabi pun tak boleh buat apa dalam bab hidayah ini. Syafaat yang dapat diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Talib hanyalah meringankan hukuman daripada neraka yang paling bawah naik neraka yang paling atas. Itu sahaja. Tak boleh juga nak bawa Abu Talib ni masuk syurga walaupun dia mempertahankan Islam. Tetapi dengan tidak Islamnya itu, maka syafaat yang berkhususan Abu Talib seorang ni dapat, orang lain tak boleh dapat, iaitu keringanan untuk neraka Allah Ta'ala itu. Sampai begitu. Ni kan kita pula kata, wah dia ni lupa tak nak berbuka pula masuk Islam. Lepas kahwin, jangan dipaksa, jangan ditangguh-tangguhkan, biarkan dia masuk. Kerana hukum sebenarnya adalah sah puasanya itu. Dan dia tidak perlu, golongan yang saya sebut ni tadi, semua tak perlu diqadhakan puasanya pada hari itu. Jangan kita diajar elok puasa, pergi ganti yang lupa. Awak ni dah lewat masuk, dua orang masuklah waktu sahur, senang. Itulah ajar benda sesat. Tu dia masuk waktu sahur, elok dia masuk Islam, terus tak nak masuk sebabkan kita. Kemudian kesimpulannya, semua mereka yang tergolong dalam golongan ini, termasuk orang yang lupa niat pada malam hari tadi, memang dia tak boleh lah. Sebab tu benda lupa ni Allah Ta'ala je tahu. Orang tak tahu dia lupa tak lupa. Ada orang tak tahu dia niat tak niat, tiba puasa je kan. Ini masalah ni. Sebab masalah niat ni adalah masalah hati. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu jauh dalam lubuk hati manusia itu apa sebenarnya. Fakullu haulai, maka semua golongan ini hendaklah mereka menahan diri pada baqiyatun nahar, pada baki waktu siang itu. 26 tahanlah sampai nak berbuka tu. Faham? Kalau lagi seminit, tahanlah lagi seminit tu. Walaysa alaihimul qada li hadzal yaum, dan tidak adalah bagi mereka ini ganti untuk hari tersebut sahaja. Besok keluar, besok masuk balik, boleh kan benda tu. Dan terdahulu dijelaskan harus
berniat, yang ini dibolehkan berniat puasa sunat pada ketika siang. Ni maksudnya walaupun malam tu memang kita tak ada niat. Ni puasa sunat je. Yang buat puasa fardu, puasa sunat saja. Malam memang tak niat pun. Orang-orang dah tertidur bangun pukul 4. Memang tak ada niat langsung. Maka dia kata sayang nak buka aku puasa. Jadi orang dah lapor, pergi dapur terus buka je biru. Makan aja apa yang ada. Orang dah tak sabar. Kalau dia tahu hukum, nampak dia seolah-olah ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kata dia tidur daripada malam tu sampai ke esok ni, takkan sengaja tidur. Berapa banyak semayang dah pula dia lepas. Maka itu benda tu berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Persoalan dia di sini ialah setakat manakah kadar pahala ni? Kadar pahala ulama nak bincang. Ada orang tanya, pahala ni kalau dah niat pukul 4 dengan orang yang memang dah berniat nak puasa sunat, makan sahur pada pagi tu, sama tak pahala ni? Tu salah dia. Walaupun benda bab-bab pahala ni semua, pahala dosa seseorang hamba itu bukan kerja kita, tapi ulama cuba nak bincangkan, bersandarkan kepada dalil-dalil. Sebab benda ni semua, kalau orang-orang Arab Badui ni tanya Nabi macam tu je, mana dia ada sopan santun. Macam sahabat pun kadang segan nak tanya dengan Nabi. Orang Badui nak tahu, tanya. Kadang-kadang soalan yang Badui bagi tu, soalan tu sahabat lama dah nak tahu pula. Badui tu punca dia tu, mereka dapat tahu. Banyak kisah-kisahnya. Kadar pahala itu, adakah mereka ini dapat daripada paginya itu walaupun dia tidak berniat, ataupun pada start waktu mulanya mereka berniat sahaja. Kata pukul 6 ni dapat dia sejam je pahala. Dia kita kena dapat non. Kalau orang OT pada pagi sampai pukul 7, dia benarkan OT sampai pukul 7 malam. Orang ni OT daripada 7 pagi 7 malam. Yang ni OT tak masuk pejabat pukul 4, sampai pukul 7 malam ni tak. Jadi dia 3 jam. Yang itu nampak setengah hari. Akal kita dapat yang tu dah banyak. Adakah pahala sama juga? Ni akan dibincangkan oleh ulama. Mengikut pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali, pahala orang yang berpuasa sunat itu hina yanwiya, ketika dia mula berniat. Maksudnya kalau pukul 6 baru dia start niat, start tu pahalanya berjalan. Dia bersama dengan anak muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, iaitu hadisnya, iaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Senang je nampak. Setiap amalan tu mesti dimulakan dengan niat. Itu masuk puasa sunat ke puasa fardu ke mesti ada niat. Likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang itu dia dapat apa yang diniatkannya. Maksudnya betul niat pukul 4 dalam niat pagi banyaklah sikit dapat kan. Tetapi mengikut mazhab Hanafi dan juga Maliki, dan inilah yang menjadi mazhab yang dipilih oleh kebanyakan ulama, terutama mufassirin dan juga muhaddisin, juga ahli kalam. Dia kata apa? Anna thawab 'ala an-nahar kullihi. Orang yang berpuasa, tak kira waktu pukul 12 ke, pukul 3 ke, daripada pagi ke, dia dapat keseluruhan hari itu. Sebab apa? Sebab dia kata, kalau seandainya dia dah memang tak boleh berpuasa, kenapa syarak benarkan dia berniat? Walaupun dia bukan dia minta, tapi betul lah dia ingat Allah dia nak puasa. Itu saya kata tadi, kerja pahala dosa ni bukan kerja orang alim, bukan kerja Nabi, bukan kerja siapa, dia kerja Allah. Kita buat apa yang disuruh, tinggal apa dilarang. Sebab kerja pahala ni semua juga Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Tapi bila macam ni ulama bawa
Tapi kebanyakan ulama memilih mazhab Hanafi dan juga Maliki, mengatakan dia dapat keseluruhan hari itu, walaupun tak kira bila waktu dimulakannya. Seperti mana mendapat pahala sebahagian daripada golongan yang berjamaah, iaitu orang yang masbuk. Dia dapat juga pahala berjamaah, tapi dia ada beza orang sah pertama, itu dari segi fadilat. Tapi pahala jemaah tu tetap dia dapat. Bila orang semayang jemaah tak dapat pahala jemaah, orang satu sah penuh, dia seorang di belakang, tak dapat pahala jemaah. Dia juga orang masjid tak faham, dia tak tahu konsep. Tengok depan kosong, tak tahu, tak kerti nak masuk ke, nak penuhkan sah ke, ini salah juga. Ada ajak masuk, dia tak tahu masuk dah kosong tu. Biasa main Jumaat banyak berlaku kekosongan sah. Imam kata bab istawu sufu fakum, samakan sah, tak disama juga. Sama sah tu tengok tumit, dia tengok ibu jari. Mana nak sama, ada orang kaki pendek, ada orang kaki panjang. Tengok ni tak sama kaki, macam mana nak sama? Bukan dia tu dia tengok sah, tumit belakang. Tu aja orang betul. Dia punya tumit, bukan tengok ibu jari. Orang Asia pendek, orang Afrika punya panjang, bila nak sah dia punya nak sama kaki. Tu. Kemudian maka dengan orang yang melakukan sebahagian jemaah tadi, dia dapat pahala berjamaah juga. Dan wadzalika, kata Imam Abu Hanifah, ini semua adalah min fadlillah ta'ala, adalah kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati si hamba tadi untuk dia melakukan ibadah puasa. Walaupun kebanyakan daripada kita tidak melaksanakannya. Dah lapor cari piuk lah, dia tinggal cari nasi kedai banyak, apalah tiba-tiba nak gini kan. Sebab kata dia kena malam, dia mana boleh jadi macam tu. Kemudian rukun yang kedua, baru kita masuk rukun yang kedua, iaitu al-imsak. Imsak dimasukkan di sisi syarak ialah imtina', menahan diri daripada makan dan minum, wal jima', dan juga hubungan suami isteri. Makan minum, jima' pun tidak dibenarkan oleh syarak daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebelum saya tegak buat imsak ni, terus saya nak pergi kepada perkara yang batalkan puasa, sebab kebetulan ada hukum ni, takut masa tak sempat. Yang ini dalam hukum buat puasa ini, ulama menafsirkan ada satu keadaan sahaja yang umat Islam ni dia kena qada dan kena kafarah. Tapi ada orang kita dia ingat dia kena kafarah, qada tu dah tertinggal sehari. Ada orang tak buat langsung pun, dia pun tak tahu dah benda kejadian dah boleh jadi macam tu. Iaitu keadaan yang membolehkan seseorang itu kena qada satu hari yang dia tinggalkan tu, dan dia kena kafarah pula. Satu sahaja kata fuqaha, semua mazhab termasuk Syiah pun kata satu je perkara, iaitu bil jima', dia bersetubuh pada siang hari. Ini saya nak bagi satu ilmu sikit, berkongsi apa yang ada dekat saya. Dia maksud yang berjima' ini, maksudnya pada siang hari itu dia buat hubungan suami isteri itu, memang tak makan tak minum, terus jima'. Ini yang kena kafarah. Tapi kalau dia pergi minum air dulu, dia makan nasi goreng, tiba ajak bini dia, kita pergi sama je, tak kena kafarah. Orang ingat kena kafarah, dia buat siang ni kata. Dan untuk orang yang memang kata dia bermusafir, terlepas pada hukum. Dia musafir, memang pada JB nak pergi Perlis, sampai Shah Alam letih, ambil kita bersama, ajak bersama. Ni tak masuk, walaupun dia tak makan apa pun. Ni tidak termasuk, kerana mereka ini golongan yang diberi rukhsah, kelonggaran untuk tidak berpuasa. Okey, kita masuk dalam bab ni tadi. Apabila berlakunya hubungan suami isteri dalam keadaan dia tahu hukum tu dan sengaja di siang Ramadan, sama ada melalui jalan depan ataupun jalan belakang. Dan belakang ni haram, walaupun isteri kita buat juga double haram lah. Haram atas haram. Cari dubur, buat pula dalam keadaan tahu, tak kira dia lebay ke dia mufti ke apa, dia buat langkah, habis kena kafarah. Sama ada keluar maninya ataupun tidak.
dia tak mesti dia keluar ataupun tidak. Maka berdosalah ke atasnya dan rosaklah keseluruhan puasanya pada hari itu, dan wajib atas dia qada. Kena dia qada dan juga kafarah. Adapun qada itu adalah disebabkan batal puasa dia hari itu. Kafarah sebab dia buat hubungan yang diharamkan Allah pada siang hari. Balik ayat tadi balik. Allah halal waktu malam, waktu siang diharamkan. Maka wajib atas dia qada sebab puasa hari itu batal. Dah satu hari. Tapi kafarah dia macam mana? Kafarah dia ni turutannya. Ada satu lelaki, hadis riwayat Abu Hurairah. Dia datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Halal tu ya Rasulullah, binasalah aku Nabi, binasalah aku." Ibu datang aku Nabi, halal tu, binasalah aku. Kemudian Nabi tanya, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang binasakan kamu ni? Apa macam ni keadaan kau? Lu datang mungkin kau kepala habis dah, binasa. Rosaklah dosa besar, macam-macam dia cakap. Maka dia pun cerita telah berlaku hubungan aku dengan isteri aku pada siang Ramadan. Dalam keadaan aku sedar, aku tahu dia kuat juga. Lepas tu dia kata binasa tu. Maka Nabi pun tanya, ni dah masuk hukum. Sambil tu dia lah, adakah di sisi kamu hamba untuk kamu bebaskan dia? Dia sebenarnya hukum ni tak boleh nak pilih tau. Dia ikut turutan. Benda betul tak ada, baru turun nombor 2. Tak boleh nombor 2, baru pergi nombor 3. Jadi pada zaman Nabi ni ada lagi hamba yang ni pemilikan. Maka dia kata, mana ada hamba? Ini orang miskin, hamba pun tak ada. Okey, dia jawab, tak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, bolehkah kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, non-stop? Maksudnya kalau hari ke-59 tak dapat puasa, kena ulang balik hari pertama. Kan kita boleh pilih-pilih 2 bulan berturut-turut mengikut kalender Hijri. Kan tengok Januari, April, Januari, Februari kan. Kalender Hijri. Maka boleh tak kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia kata, tak mampu ya Rasulullah, aku ni dalam miskin, lemah pula tu ketika. Sebuah balik. Ni tak boleh, tak mampu, tak termampu olehku. Kemudian Nabi bagi pilihan yang terakhir, adakah kamu boleh memberi makan seramai 60 orang miskin untuk kafarah, denda bagi perbuatan kamu ini? Memberi makan 60 orang miskin. Qala la, pun tak boleh ya Rasulullah. Tiga-tiga tak boleh, tapi hukum dah jadi. Ni semua nak jadi sebab untuk kita. Thumma jalasa, kemudian dia pun terduduk. Dia ingat dia ni dah memang ahli neraka, dah tak boleh buat apa dah. Tiga dah bagi, tak boleh satu pun. Ulang balik, pertama bebas hamba. Kita sekarang tak ada sistem tu. Maka automatik yang pertama ni dah tak ada. Ni nak kiamat nanti kalau berlaku, sistem perhambaan ni akan datang balik. Bila anak akhir zaman nanti ada balik. Kalau berlaku hukum tu terangkat, boleh kita buat. Kalau berlaku Bibi tak boleh, orang gaji tak boleh. Sebab kita gajikan dia, ni milik penuh, pemilikan penuh atas dia. Maksudnya macam tu. Ni perhambaan. Sekarang orang tak boleh. Kata saya ada orang gaji boleh, tak boleh. Kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Mestilah mengikut tertib, tidak boleh secara pilihan. Kemudian dia pun terduduk. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Maka Nabi pun datang kepada dia dengan membawa setangkai korma. Nabi bawa setangkai korma. Maka Nabi katakan kepada dia, tasaddaq bihadza. Yang ini bihadza ni korma yang Nabi pegang, setangkai. Sedekahkan korma ini. Dia jawab balik, dia jawab, fahal ala afiru minni ya Rasulullah. Ada ke orang lagi miskin daripada aku? Dia dah bagi percuma ni. Dia jawab balik, ada ke orang lagi miskin daripada aku, nak dapat korma daripada aku yang memang dan sampai macam tu nampak sahabat ni.
fama bainala baniha ahlun baitun ilaihi minni. Ya Rasulullah, dia kata tak ada di kalangan jiran-jiran dia ke orang yang sepanjang dia kenal ni daripada diri dia yang lebih miskin. Afkiru, maksudnya bawah miskin. Papa ni kedana, betul susah nak tunjukkan. Fadhahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tergelak. Sebab Nabi ni nama nampak gelap, benarnya dia tersenyum. Baginda tak pernah gelap. Tapi Abu Hurairah dalam riwayat hadis ni menunjukkan Nabi dengar cerita ni satu-satu. Daripada huruf sampai cerita sampai macam ni, sampai Nabi gelap tengok. Ini paling miskin. Lalah sekali Nabi kata begini, izhab, baliklah kamu, fa'at'amahu ahlaka, bagilah ahli keluarga kau makan. Ni kalau dia kata saya tak ada ahli keluarga pun bohong. Sebab dia buat hubungan tadi takkan jadi hukum tadi lah. Menunjukkan ada lah. Dia punya isteri dia makanlah dengan bini anak kamu untuk melepaskan kafarah itu. Menunjukkan begitulah beratnya hukuman bagi mereka yang melakukan hubungan suami isteri pada siang Ramadan. Jadi rukun yang kedua tadi kita balik rukun kedua, iaitu menahan diri. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Adi bin Hatim. Dia ni asalnya orang Kristian. Mula-mula susah masuk Islam. Nabi atau tunggal atau tak nak, dia tak memerangi Islam. Akhirnya dia dapat hidayah. Bila datang Ramadan ni, dia pun nak jadikan cerita. Bila turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Ni cerita ni perumpamaan. Dia orang pun masuk Islam, walaupun dia Arab, dia pun masuk Islam. Jadi dia turun ayat ni, Nabi belum tafsir, belum jelas, dia turun balik rumah. Ayat ni menceritakan makanlah kamu, minumlah kamu sehingga jelas bagi kamu benang hitam bertukar jadi benang putih. Dia dengar benang tukar balik. Balik dia ambil orang rumah dia punya benang, satu benang yang hitam, satu benang putih, dia tak orang bantal. Jadi dia kata Nabi jelas ayat turun sehingga benang hitam ni jadi benang putih. Jadi dia pun tunggulah, letak bawah bantal. Besok orang dah puasa, dia pun makan lagi. Tengok buka bantal ni, benang hitam lagi lah. Makan lagi. Hinggalah dia datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi, dia kata, ya Nabi, semalam kau jelaskan benang hitam kena tukar benang putih. Aku ambil benang letak, tak tukar pun warna putih, benang tu hitam ni. Maka Nabi pun senyum dengar sahabat ni. Sampai macam tu orang masuk Islam, kena ajar. Maka Nabi pun kata dia ni sebab dia ada kita panggil bahu ni, dia punya muscle ni tak besar, dia punya ni. Nabi panggil aqalil aswad, sebab dia punya apa benda nama bahu, dia punya muscle ni lah besar. Dia kata yang aku maksudkan dengan benang hitam bukan benang sungguh, iaitu cuaca waktu tu, daripada hitam gelap tu sehinggalah tukar cerah terbit fajar. Itu maksud dia. Orang dah tahu lebih. Dia kata dia dah makan tadi, macam mana? Maka terus niat sambung dengan puasa kamu. Dalam ni keadaan orang yang tidak mengetahui, niat menjelang waktu imsak. Kemudian ada juga dalam satu hadis yang menjelaskan tentang fajar ni. Sebenarnya dalam Islam ada dua. Satu fajar sadiq, satu fajar kadzib. Fajar sadiq nak senang tengok, pergi tempat tinggi, panas tinggi pergi kamera, nak nampak. Kalau orang tak pernah tengok fajar sadiq, dia mula-mula keluar tu fajar sadiq. Orang Jepun pandai tengok fajar sadiq ni. Orang Jepun dia nak sembah matahari tu, yang fajar sadiq tu dia tak nampak matahari dah naik dah galah kan. Fajar sadiq orang Jepun banyak jumpa, orang Islam pun tak pernah jumpa di masa atas bukit. Kalau fajar kadzib, biasa kita nak jumpa dekat laut, pantai. Dia fajar kadzib. Fajar kadzib ni bukan fajar yang dijelaskan syarak untuk kita start puasa. Yang kita ambil ialah fajar as-sadiq. Itu yang dimaksudkan. Yang inilah yang mendatangkan hukum-hukum syarak seperti
Nabi mengharamkan makan minum bagi orang puasa dan kewajipan menunaikan solat fajar. Itu maksudkan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia kata inna Bilal yu'azzin bali. Sesungguhnya Bilal ni dia berazan, dia azan. Pada zaman Nabi dulu azan 2 kali. Waktu azan pertama boleh bagi makan. Fakulu washrabu. Hadis Ibnu Umar ni Nabi cakap, kalau kamu dengar Bilal azan, maka fakulu washrabu, makan minumlah kamu, jangan berhenti. Allah dah habis apa? Hatta sehingga kamu dengar azan Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang yang buta dia orang buta tapi dia jadi Bilal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga dengar muazzin yang kedua ni, iaitu Abdullah bin Maktum, barulah kamu hentikan makan. Berkenaan dengan imsak ini, sebenarnya tidak diketahui dalam syarak apa sebenarnya yang dinamakan waktu imsak. Seperti mana yang kita tahu hari ini, tengok jam ada ini jam waktu semayang 5.29. Ini bukan pada asalnya. Wa wada'ahu fi dafatirihim, dan juga manusia hari ini meletakkan sebagai jaminan inilah waktu untuk imsak mula iaitu mereka mengambil hazal hukum lil imsak, untuk start nahan diri daripada makan dan minum, dan juga perkara membatalkan puasa. Ada pun kata ulama, dengar baik-baik, waktu imsak yang sebenarnya ialah pada awal waktu subuh. Jadi janganlah pergi kopek lah imsak ni. Ini panduan, tapi jangan berpegang. Kita jangan kata berpegang ni, jangan tengok jam, tak boleh. Berpegang kalau nak berpandu waktu solat, tengok jam kan. Waktu solat tak boleh dia tentu dengan tengok jam. Tapi sebab benda ni dah jadi satu, kalau tak ada orang dia tak semayang kan. Bukan semua orang pandai, maka dia jadi panduan. Itu juga imsak ni. Itu waktu imsak. Ada pun imsak hakiki ni, orang lama saya respect, dia tak tergugat langsung. Dia lah dengar kata dia 10 minit ke apa, tak peduli dia. Sebab dia belajar kitab kuning, kitab turah yang betul-betul tu. Dia betul dia punya hukum tu. Imsak hakiki fahuwa awal dukhul waktu fajar, awal masuk waktu fajar. Ni nampak waktu fajar kan, tengok Nabi jelas macam mana. Kita ni sebenarnya lebih keras daripada Nabi, terutama dalam bab-bab ni. Saya jelaskan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkenaan dengan imsak ini. Saya itu yang minggu lepas saya belajar, saya cari hadis ni tak jumpa. Saya dah balik rumah, saya buka terus keluar. Maksudnya orang situ apa nak tahu pula. Hadis ni. Tengok hadis ni, tengok. Kena imsak ni. Tengok, lepas tu bandingkan dengan kat masjid Ibnu Jawad. Wa idza sami'al azan wa syarabahu fi yadihi, Nabi kata, ni belum masuk. Nabi kata wajah hadis lah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iza sami'a ahadukumun nida, apabila terdengar seorang daripada kamu, siapa-siapalah yang tengah bersahur, tiba-tiba dia dengar azan subuh, wal ina ala yadihi, dan ada bekas dia tengah minum macam ni, mak minum azan, wal ina ala yadihi, dan ada bekas di atas tangannya. Maksudnya tengah makan, tak mesti kena angkat. Tengah makan macam ni azan, jangan buat. Fala yadha'ahu, jangan kamu letakkan dia, jangan kamu berhenti. Ini Nabi ada ni. Sebab apa? Hatta, sehingga yaqdiya hajatahu minhu, sehingga selesai hajat keperluanmu itu. Tengok Nabi tak ada pun. Itu kalau tercekik macam ni minum air. Kalau dia Islam itu kena orang tercekik. Kalau orang nak puasa, tak sempat minum air tadi. Puah pun telah yang dia, tak masuk-masuk kasih. Ini usaha padahal macam tu. Hukum benda ni masih boleh lagi. Jangan pula dah dekat-dekat subuh untuk harap time makan lah. Nabi kata kalau tengah makan lagi lah. Dia tak adalah waktunya itu terlalu lama kan. Sehingga
kita selesai keperluan kita untuk makan tadi. Ni yang dituntut. Nampak macam Nabi ajar tak berapa syadid satu lagi sebelum saya akhiri kelas kita. Yang ini berkenaan dengan ibu bapa yang mengajar anak-anak kecil untuk puasa. Tengok macam mana cara Nabi ajar dengan cara kita sekarang. Okey, hadis dia ialah dalam satu riwayat dijelaskan. Hadis ni diriwayat oleh Ar-Rabi' bin Muawiz radhiyallahu anha. Dia seorang perempuan. Dia kata Nabi SAW telah datang membawa satu makanan untuk satu kumpulan orang Ansar. Maka Nabi kata sesiapa yang berpuasa maka dia teruskan puasa. Di waktu awal-awal penurunan. Tapi siapa yang berbuka dia boleh makan makanan yang ke bawah ni, walaupun makanan ni untuk orang berbuka. Kemudian si Ar-Rabi' ni dia tanya Nabi. Dia kata fakunna nasumahu, kami ni orang dewasa puasa. Wa nasumu sabibana, tapi budak-budak kecil anak-anak kami ni ada puasa juga. Kemudian dia kata wa naj'ala lahumul la'bah, kami bagi dia mainan untuk lekakan dia supaya dia tahanlah puasa. Fa iza baqiya, Nabi kata baguslah buat macam tu, nak didik dia. Tapi tengok Nabi sambung, apabila menangis salah seorang daripada mereka, yang ni budak-budak kecil ni, nakkan makanan ala ta'am, maksudnya dia berhajat nak makanan, a'tainahu, bagilah dia makanan tu. Jangan biar dia kulit-kulit dia tu. Kalau kita didik pak, pasal dia geram dan balas dendam, sebab kita ikut tak ikut cara Nabi. Dah besar tu tak puasa. Kecil puas tak, saya ajar dia ni puasa. Cara didik keras. Jadi budak-budak dia takut, bukan sebab dia nak puasa sungguh. Dia janganlah menggunakan juga. Kita kena fair. Tapi kalau terlalu keras pun tak jadi. Didiklah macam mana, bantai macam mana, dia nak lari, dia lari ke rumah. Cara tu tak betul. Utama dalam buat puasa ni, Nabi ajar kalau sampai nak nangis, itu sampai bergulir, kalau tahan lah, meskipun pendek pada gada ya. Marah pula. Budak ajar. Nabi kata bagilah dia hatta yakuna indal iftar, sehingga walaupun waktu tu dah dekat nak berbuka, bagi dia makan. Ini Nabi ajar, orang ikut tak ikut masalah dia. Nabi kata walaupun waktu tu telah hampir untuk berbuka ni untuk anak-anak. Yang kita nak mendidik anak-anak tapi boleh nak bagi ganjaran apa suruh tahan. Tapi kalau dah menangis tu tahan dah betul ni sebab maka lepaskanlah air itu. Kerana inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kata cukup dekat ni. Setelah itu insya-Allah kalau ada masa sebelum Ramadan ni dia tempat jumpa lagi, boleh kita sambung sikit-sikit lagi. Jadi kalau tak ada, insya-Allah ni pun dah dapat rukun-rukun dia, moga dapat kita amalkan bersempena dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak, dan insya-Allah akan bertemu dengan kita nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.